Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah saya Profesor Madya Dr. Ahmad Zainuddin bin Husin. Saya Nur Amirah Fitri Dewi binti Mursyidi bernombor matrik di 20191089022 daripada kumpulan kuliah A bagi kursus HSA 3043 Asia Tenggara abad ke-20. Dalam video kali ini, saya akan memberikan sedikit perkongsian berkaitan dengan Perang Dingin di Asia Tenggara. Istilah Perang Dingin dipelopori oleh Bernard Broch dalam ucapan kepada Jawatankuasa Penyelidikan Senat pada tahun 1948. Istilah ini merujuk kepada keadaan tegang yang wujud antara Amerika Syarikat dan Soviet Union. Perang ini merujuk kepada konflik antara negara-negara untuk memajukan kepentingan nasional melalui cara-cara politik, ekonomi dan psikologi. Apabila tercetusnya Perang Dingin, kedua-dua pihak menjalankan kegiatan subversif, propaganda, pengintipan dan perang secara tidak langsung menerusi sekutu mereka. Perang Dingin berlaku disebabkan terdapatnya perbezaan ideologi politik yang amat ketara antara Amerika Syarikat dan Soviet Union. Kedua-dua kuasa besar ini mengamalkan sistem pemerintahan yang amat bertentangan. Amerika Syarikat memperjuangkan sistem pemerintahan yang mengutamakan hak asasi manusia seperti hak untuk berkumpul, menyuarakan pendapat dan kebebasan media, manakala Soviet Union pula merupakan jago sistem pemerintahan sosialis yang berteraskan ideologi komunis. Dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran di Soviet Union diterajui oleh Parti Komunis. Dalam sistem pemerintahan komunis, rakyat tidak diberi kebebasan untuk berhimpun dan menyuarakan pendapat mereka. Perbezaan ideologi politik antara sistem pemerintahan demokrasi dan sistem pemerintahan komunis menyebabkan hubungan antara kuasa besar ini menjadi renggang. Seterusnya, Perang Dingin juga tercetus disebabkan oleh berlakunya perbezaan dalam sistem ekonomi. Dalam aspek ekonomi, Amerika Syarikat memperjuangkan sistem ekonomi kapitalis, iaitu sistem yang bebas daripada campur tangan kerajaan dan menggalakkan ekonomi perdagangan bebas. Soviet Union pula tidak menggalakkan kegiatan ekonomi bebas kerana bimbang masyarakat terdedah kepada sistem ekonomi barat, dan Soviet Union tidak menggalakkan negara-negara sosialis melibatkan diri dalam perdagangan antarabangsa dan bimbang pengaruh dari barat akan mengancam rejim totalitarian tersebut. Perang Dunia Kedua juga menyebabkan bilangan negara yang bertaraf kuasa besar dunia telah berkurangan. Negara-negara seperti Jepun dan Itali telah mengalami kekalahan dan menjadi lemah selepas Perang Dunia Kedua. Britain dan Perancis telah menjadi lemah daripada segi ketenteraan dan ekonomi. Malah, negara seperti Britain, Jerman, Jepun dan Perancis kini bergantung kepada Amerika Syarikat yang muncul sebagai kuasa dunia untuk membangunkan semula ekonomi mereka. Perkembangan ini menyebabkan lahir dua kuasa baharu dunia, iaitu Amerika Syarikat dan Soviet Union yang bersaing untuk mengukuhkan kedudukan masing-masing. Menjerang tahun 1944, tentera komunis Soviet Union bertindak membebaskan dan mengawal sebahagian besar negara-negara di Eropah Timur di bawah pengaruh mereka. Semasa persidangan Yalta diadakan pada tahun 1945, Soviet Union menguasai kawasan yang menganjur hingga ke garisan Kurvon yang dijadikan sempadan antara Soviet Union dan Poland. Semasa Perang Dunia Kedua hampir tamat, Soviet Union bertindak mengukuhkan cengkamannya terhadap negara-negara di Eropah Timur. Malah, tentera komunis turut mempengaruhi pilihan raya yang diadakan di negara-negara Eropah Timur. Perkembangan ini menyebabkan hubungan antara Soviet Union dan Amerika Syarikat menjadi renggang dan tercetusnya Perang Dingin. Perkembangan semasa Perang Dunia Kedua menyebabkan hubungan antara Amerika Syarikat, Soviet Union dan Britain telah menjadi renggang sebelum Perang Dunia Kedua tamat. Hubungan yang semakin renggang antara ketiga-tiga kuasa besar ini jelas ketara dalam persidangan Yalta pada Februari 1945 dan persidangan Potsdam pada Julai 1945
yang diadakan untuk menentukan hala tuju dan kerjasama antara negara-negara tersebut selepas Perang Dunia Kedua tamat. Dalam persidangan di Yalta, 3 pemimpin utama iaitu Roosevelt, Winston Churchill dan Stalin bersetuju pilihan raya diadakan di negara-negara Eropah Timur. Dalam pada itu, Stalin pula berazam untuk menubuhkan kerajaan komunis di negara-negara yang didudukinya demi keselamatan pada masa itu. Dalam persidangan Potsdam yang diadakan pada Julai 1945, Presiden Amerika Syarikat Harry Truman menuntut agar pilihan raya diadakan di negara-negara Eropah Timur yang dikuasai oleh Soviet Union. Tapi Stalin menolak tuntutan Harry Truman kerana negara-negara tersebut akan menubuhkan kerajaan anti-Soviet Union. Hubungan antara Amerika Syarikat dan Soviet Union menjadi semakin buruk selepas bulan Mei 1945. Hal ini kerana tindakan Amerika Syarikat menolak bantuan ekonomi yang diminta oleh Soviet Union untuk membangunkan semula negara selepas perang mengeruhkan hubungan antara kedua-dua kuasa besar tersebut. Amerika Syarikat dan Britain bimbang fahaman komunis merebak ke Eropah Barat. Pemimpin-pemimpin di Barat percaya kepada teori domino, iaitu apabila sesebuah negara dikuasai oleh komunis, maka satu demi satu negara-negara lain akan jatuh ke tangan komunis. Kembangan ini amat membimbangkan Amerika Syarikat dan Britain hingga kedua-dua negara tersebut bertekad untuk menyekat perkembangan komunis. Keadaan ini telah mencetuskan ketegangan antara kedua-dua negara serta merancangkan lagi Perang Dingin. Pada tahun 1949, Parti Komunis China pimpinan Mao Zedong berjaya menewaskan Kuomintang dalam Perang Saudara. Pemimpin Kuomintang Chiang Kai-shek berundur ke Taiwan dan mendirikan kerajaan dengan bantuan Amerika Syarikat. Penyertaan China dalam blok komunis telah mengubah imbangan kuasa dunia secara dramatik. Amerika Syarikat memberikan bantuan kepada Chiang Kai-shek untuk menentang penguasaan komunis, namun usaha tersebut menemui kegagalan. Perang Korea yang meletus pada tahun 1950 telah merancangkan Perang Dingin antara Amerika Syarikat dan Soviet Union. Selepas Perang Dingin Kedua, Amerika Syarikat menduduki sebahagian daripada Korea Selatan manakala Soviet Union menguasai Korea Utara. Pada bulan Februari 1948, Korea Utara mengisytiharkan dirinya sebagai Republik Demokrat Rakyat Korea. Keadaan politik di Korea Selatan tidak stabil dan pengaruh komunis mula menular dalam kalangan rakyat miskin. Majlis Keselamatan PBB bertindak meluluskan resolusi mengutuk tindakan Korea Utara. Pasukan tentera Amerika Syarikat dihantar ke Korea Selatan dan diikuti oleh tentera British, tentera Commonwealth dan Turki sebagai sebahagian daripada pasukan tentera PBB. Pasukan tentera PBB di bawah pimpinan General MacArthur berjaya mara ke garis lintang 38 darjah. General MacArthur merancang untuk terus mara ke utara hingga ke sempadan Yalu yang menjadi sempadan dengan China. China menghantar askar-askarnya untuk membantu Korea Utara. Tentera PBB pimpinan General MacArthur mengalami kekalahan dan berundur ke selatan. MacArthur bercadang untuk mengebom pusat-pusat industri China di Woomera. Amerika Syarikat menarik balik daripada mengambil risiko ini dan MacArthur dirucutkan jawatan oleh Presiden Truman. Perangan di Korea jelas menunjukkan ketegangan Perang Dingin yang menular di rantau timur jauh. Selepas Perang Dunia Kedua, Vietnam menjadi medan perang dingin antara kuasa-kuasa besar di Asia. Pada tahun 1945, Perancis menghadapi ancaman daripada komunis di bawah pimpinan Ho Chi Minh. Pada 8 Mei 1954, bahagian utara Vietnam jatuh ke tangan komunis. Rundingan yang diadakan di Geneva bersetuju untuk membahagikan Vietnam kepada Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Kerajaan komunis telah ditubuhkan di bahagian utara di bawah pimpinan Ho Chi Minh. Kerajaan bukan komunis pula ditubuhkan di selatan di bawah pimpinan Ngo Dinh Diem. Pada tahun 1957, golongan komunis mula meluaskan pengaruh di Vietnam Selatan. Amerika Syarikat bertindak melancarkan serangan bom di Vietnam Utara pada tahun 1965. Pada tahun 1967, Amerika Syarikat menempatkan 400,000 tentera untuk berjuang bersama tentera Vietnam Selatan menentang komunis. Vietnam Utara pula mendapat bantuan ketenteraan daripada Soviet Union dan China. Penubuhan SEATO adalah menyekat keluasan pengaruh
komunis ke kawasan Pasifik Barat dan Asia Tenggara. Pada tahun 1954, satu pakatan tentera anti-komunis yang dikenali sebagai Pertubuhan Perjanjian Asia Tenggara SEATO telah ditubuhkan. Negara-negara yang dianggotai pakatan ini terdiri daripada Amerika Syarikat, Australia, Britain, Perancis, New Zealand, Filipina, Thailand dan Pakistan. Negara-negara Asia Tenggara yang lain seperti Malaysia, Myanmar dan Indonesia tidak menyertai SEATO kerana bimbang pakatan tersebut meningkatkan ketidakstabilan politik di rantau Asia Tenggara. Negara-negara tersebut mengambil pendirian berkecuali dalam hal ehwal ketenteraan. Kesimpulannya, penubuhan NATO yang merupakan pertubuhan pertahanan untuk membendung pencerobohan komunis telah meregangkan hubungan antara Soviet Union dan Amerika Syarikat. Perang dingin telah menyebabkan muncul blok dunia dan pakatan ketenteraan seperti NATO, SEATO dan Pakatan Warsaw. Perang ini juga menyebabkan kedua-dua kuasa besar berlumba-lumba untuk menambahkan senjata dan kekuatan tentera. Menjelang Perang Dingin juga menyaksikan kemunculan negara-negara yang mengamalkan dasar berkecuali menerusi 6. Baiklah, itu sahaja perkongsian daripada saya mengenai Perang Dingin di Asia Tenggara. Sekian, terima kasih.